Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Bukit Kepong, tanggal 23 Februari 1950 akan sentiasa terpahat dalam lipatan sejarah tanah air. Di sebuah pekan kecil bernama Bukit Kepong, di tebing Sungai Muar, Johor, berdiri sebuah balai polis kayu yang sederhana. Namun disitulah tercetus satu pertempuran sengit antara anggota polis tanah air dengan pengganas komunis. Satu pertempuran yang menjadi lambang pengorbanan dan keberanian, dikenali sebagai peristiwa Bukit Kepong. Selepas Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu berdepan ancaman besar daripada Parti Komunis Malaya, PKM. Mereka cuba menakut-nakutkan rakyat, menghapuskan pihak berkuasa dan mendirikan pengaruh dengan kekerasan. Tahun 1948 diisytiharkan darurat dan balai-balai polis di kawasan terpencil sering menjadi sasaran utama. Balai Polis Bukit Kepong ketika itu diketuai oleh Sarjan Jamil Mohd Shah, menggantikan Sarjan Ray Dancy. Seramai 22 anggota polis bertugas di situ, terdiri daripada pasukan tugas M, polis marin, beberapa polis khas dan tambahan. Turut tinggal berhampiran ialah isteri dan anak-anak mereka di berek. Walaupun serba kekurangan, hanya bersenjatakan rifle, senapang patah, revolver dan 2 mesingan ringan brand, mereka tetap komited menjaga keamanan penduduk kampung sekitar. Pada awal pagi 23 Februari, sekitar jam 4.15 pagi, suasana gelap masih menyelubungi Bukit Kepong. Tanpa diduga, kira-kira 180 anggota komunis dari Kompeni Bebas Keempat mengepung balai. Serangan ini diketuai oleh seorang Melayu yang menyertai komunis, yaitu Muhammad Indra, bersama beberapa pegawai lain termasuk Goh Peng Tun. Salah seorang anggota polis, Mata-Mata Jaafar Hassan, menyedari ada penyerang cuba memotong pagar kawat berduri. Beliau melepaskan tembakan dan berjaya menumbangkan seorang musuh, sekaligus menandakan bermulanya pertempuran hebat. Komunis kemudian melepaskan tembakan bertalu-talu dari segenap arah. Mereka menjangkakan balai polis akan tumbang dengan mudah, tetapi ternyata meleset. Pasukan kecil yang diketuai Sarjan Jamil melawan habis-habisan. 2 kedudukan mesingan brand dalam kubu balai berjaya menahan serangan pertama. Seruan komunis supaya polis menyerah kalah ditolak mentah-mentah. Setiap anggota mempertahankan kedudukan meskipun seorang demi seorang gugur. Dalam keadaan genting, 2 orang isteri anggota polis, yaitu Mariam Ibrahim dan Fatimah Yaba, turut mengangkat senjata setelah suami mereka terkorban. Mereka menyertai pertempuran, menembak musuh hingga kehabisan peluru. Keberanian ini menjadi bukti bahwa perjuangan mempertahankan tanah air bukan hanya tugas kaum lelaki. Pada masa sama, sekumpulan penduduk kampung bersama polis bantuan dari Kampung Jawa dan Kampung Tui cuba datang membantu. Namun mereka diserang hendap oleh komunis yang ditempatkan khas untuk menghalang bantuan luar. Ramai antara mereka terkorban, namun kehadiran mereka sedikit sebanyak mengurangkan tekanan terhadap pasukan di dalam balai. Sekitar jam 7 pagi, pihak komunis menawan beberapa orang awam, termasuk Mariam Ibrahim serta Fatimah Yaba bersama anaknya. Mereka dipaksa merayu agar polis menyerah diri, tetapi Sarjan Jamil tetap teguh. Kerana enggan tunduk, Fatimah dibunuh kejam, manakala Mariam dicederakan. Pengganas kemudian membakar balai polis dan berek kelamin. Api marak menjilat bangunan kayu, memerangkap beberapa wanita dan kanak-kanak. 2 ibu bersama anak-anak mereka rentung dalam kebakaran itu. Dalam detik terakhir, 3 anggota polis yang masih hidup nekat meluru keluar dari bangunan terbakar, merempuh musuh dan berjaya menumbangkan beberapa komunis sebelum ditembak mati. Kekejaman musuh tidak berhenti di situ. Ada mangsa yang masih hidup dicampak ke dalam api. Seorang kanak-kanak bernama Hasan bin Abu Bakar, anak kepada seorang konstabel, dicampak hidup-hidup ke dalam kobaran api. Tragedi ini meninggalkan parut dalam ingatan bangsa. Selepas hampir 5 jam bertempur, balai polis akhirnya tumbang. Seramai 25 orang gugur, termasuk 19 anggota polis, polis bantuan, serta ahli keluarga mereka. Pihak komunis juga kehilangan sekitar 40 orang anggota. Apabila asap kebakaran reda, Bukit Kepong tinggal puing-puing hitam.
Penduduk kampung yang terselamat hanya mampu melihat kemusnahan besar. Penghulu Ali Mustafa mengambil alih pentadbiran sementara menunggu ketibaan bantuan dari Muar dan Lengah. Walaupun dari sudut ketenteraan ia dilihat sebagai kekalahan, hakikatnya peristiwa Bukit Kepong menjadi lambang keberanian luar biasa. Pasukan kecil polis berjuang menentang musuh yang hampir 10 kali ganda lebih ramai, namun tidak sekalipun tunduk. Semangat ini menyemarakkan lagi tekad rakyat dan kerajaan untuk memerangi ancaman komunis. Ia mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan datang dengan mudah, tetapi dibayar dengan darah, air mata dan nyawa. Bukit Kepong sering disamakan dengan tragedi Alamo di Texas, Amerika Syarikat. Sebuah pertempuran di mana kumpulan kecil pejuang bertahan sehingga ketitisan darah terakhir menentang tentera yang lebih besar. Hari ini, lebih 7 dekad kemudian, peristiwa Bukit Kepong tetap menjadi satu peringatan abadi. Ia bukan sekadar kisah duka, tetapi kisah keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Anggota polis yang gugur bukan sahaja mempertahankan sebuah balai, tetapi mempertahankan maruah bangsa dan kedaulatan tanah Melayu. Mereka tidak sempat melihat detik 31 Ogos 1957, tetapi pengorbanan merekalah yang membuka jalan kepada kita untuk menyambut laungan keramat merdeka.